Hai semua, berjumpa lagi dengan Cikgu Waridah ya, bersama-sama di dalam pengurusan sumber manusia 1.5 dan 1.6. Pada kali ini 1.5, hubung kait antara kemahiran kebolehkerjaan pekerja dengan kejayaan sesebuah perniagaan. Mari kita lihat bersama-sama. Definisi kebolehkerjaan iaitu kemahiran atau kebolehan yang dimiliki oleh pekerja membuatkan bakal majikan berminat untuk menawarkan pekerjaan kepada mereka. Ini maksud kebolehkerjaan. Antara kemahiran kebolehkerjaan yang diperlukan pada hari ini iaitu kemahiran berkomunikasi, iaitu cara kita bercakap dengan pekerja bawahan dan juga peringkat atasan dan juga yang sama level dengan kita. Kerja berpasukan kemahiran yang seterusnya iaitu dapat bekerja dalam berpasukan, penyelesaian masalah, perancangan dan pengurusan diri, keupayaan pembelajaran, seterusnya penggunaan teknologi terkini dan berinisiatif dan keusahawanan. Terangkan kemahiran kebolehkerjaan. Kemahiran kebolehkerjaan adalah kelayakan yang bersesuaian. Kita lihat yang pertama iaitu majikan akan mengambil pekerja berdasarkan kelayakan mengikut keperluan perniagaan. Kepelbagaian ujian diperlukan untuk menilai personaliti dan kebolehan calon daripada beberapa aspek penting yang memenuhi keperluan perniagaan. Contohnya accountant, maka kelayakan yang bersesuaian adalah kelayakan akademik dalam bidang perakaunan. Seorang accountant dia berkeupayaan untuk membuat pengiraan dalam perakaunan. Kemahiran kebolehkerjaan yang seterusnya, kalau kita lihat di sini, gambar seorang chef atau tukang masak. Apa hubung kaitnya? Iaitu berpengalaman, di mana majikan lebih memberi keutamaan kepada calon yang berpengalaman dalam pelbagai industri kerana dapat menjimatkan masa dan kos latihan pekerja. Contoh, chef berpengalaman iaitu berkebolehan lebih kreatif, lebih terlatih dan kurang kos kepada organisasi untuk melatihnya. Yang ketiga adalah berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan, iaitu pekerja yang berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan merupakan satu kelebihan untuk dipilih oleh majikan. Contoh, pegawai bank pegawai bank mestilah tahu tentang produk perbankan terkini. Baiklah, contoh di sini adalah suasana di sebuah bank. Seterusnya, yang keempat adalah berpengalaman dalam industri tertentu. Pengalaman dalam bidang kerja berkaitan amat penting kerana pekerja dapat melaksanakan tugas yang diberi dengan lebih baik. Kita lihat contoh yang diberi di sini adalah pramugari, iaitu syarikat penerbangan. Dia bekerja di syarikat penerbangan dan mestilah seorang yang terlatih dan baik dalam deskripsi tugas, barulah seseorang pramugari itu dapat bertugas di dalam syarikat penerbangan. Yang kelima adalah keberkesanan mencapai sasaran individu dalam pasukan atau jabatan. Pekerja yang mempunyai pengalaman dan potensi boleh menyumbang kepada pencapaian sasaran individu, pasukan dan jabatan.
Komitmen dan daya usaha kerja yang positif dapat membentuk kesepakatan yang harmoni dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. Contoh, ada jurutera di tapak pembinaan, ya. Jadi dia mesti tahu, ya, bagaimana sasaran individu dalam pasukan dan juga jabatan untuk memastikan sesebuah pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran. Baiklah, seterusnya kita bincangkan tentang 1.6 iaitu mencipta satu struktur organisasi dalam sesebuah perniagaan. Struktur organisasi perniagaan menunjukkan cara pembahagian setiap tugas dan tanggungjawab dalam kalangan pekerja. Iaitu terdapat beberapa jenis struktur organisasi bagi memenuhi keperluan perniagaan. Terangkan struktur berdasarkan fungsi. Jenis struktur organisasi berdasarkan fungsi kita akan lihat di sini, iaitu ia mudah dibentuk dan dipraktikkan berdasarkan kepada fungsi utama seperti pemasaran, pengeluaran, kewangan, penyelidikan dan pembangunan serta pengurusan sumber manusia. Inilah yang dikatakan berdasarkan fungsi, iaitu menempatkan individu yang mempunyai kemahiran atau kepakaran dalam fungsi tertentu. Struktur organisasi berdasarkan fungsi. Okey, kita lihat di sini adanya pengurus besar yang pertamalah. Kemudian adanya beberapa bahagian iaitu yang kita katakan struktur yang berdasarkan fungsi. Itu kita lihat adanya pengurus pengeluaran untuk bahagian pengeluaran, pengurus kewangan akan mengawal bahagian kewangan, pengurus pemasaran bahagian pemasaran, pengurus R&D bahagian R&D lah, dan juga pengurus sumber manusia. Jadi ianya akan mengurus berdasarkan fungsi. Terangkan struktur berdasarkan produk. Struktur organisasi berdasarkan produk pula adalah perniagaan. Ya, biasanya perniagaan berskala besar yang mengeluarkan pelbagai jenis produk. Okey, contoh yang di Malaysia adalah organisasi Nestle, dia pelbagai produk dikeluarkan di bawah satu perniagaan. Ianya adalah bagi memudahkan pihak pengurusan menyelaraskan operasi atau perkhidmatan yang berkaitan. Individu bekerja mengikut pengalaman, pengetahuan, kemahiran dan kepakaran dalam menghasilkan produk tertentu. Baiklah, kita lihat ya contoh struktur organisasi berdasarkan produk, iaitu adanya pengurus besar dan di bawahnya adalah pengurus-pengurus yang berdasarkan produk ya. Contoh yang pertama ini adalah pengurus produk A. Jadi dia hanya akan mengurus bahagian produk A sahaja ya. Pengurus kedua untuk produk B, pengurus yang ketiga untuk produk C, pengurus yang keempat untuk produk D dan pengurus yang kelima adalah untuk produk E. Ya, jadi kita dapat lihat inilah yang dikatakan struktur organisasi berdasarkan produk. Terangkan struktur berdasarkan geografi atau wilayah. Struktur organisasi berdasarkan geografi atau wilayah adalah diwujudkan berdasarkan kawasan pasaran yang menjadi fokus syarikat. Struktur organisasi ini memerlukan sejumlah kaki tangan yang besar di ibu pejabat bagi tujuan penyelarasan jabatan, unit dan bahagian di pelbagai wilayah. Okey, baiklah kita lihat contohnya ya, iaitu struktur organisasi berdasarkan geografi atau wilayah. Baiklah, kita adanya pengurus besar, kemudian adanya bahagian-bahagian yang akan mengurus berdasarkan geografi atau wilayah. Kita lihat contoh di sini, pengurus untuk wilayah utara, adanya untuk pengurus wilayah selatan, ya, wilayah timur,
wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Terangkan struktur berdasarkan pelanggan. Struktur organisasi berdasarkan pelanggan pula adalah diwujudkan berdasarkan kepada keperluan dan kehendak pelanggan syarikat tersebut. Ya, biasanya adalah perkhidmatan. Penempatan pekerja adalah bergantung kepada kepakaran mengikut jenis perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Baiklah, contoh struktur organisasi berdasarkan pelanggan di sini ya. Kita adanya pecahan kepada untuk pelanggan A. Ya, pelanggan A menjurus kepada perkhidmatan kaunter. Untuk bahagian pelanggan B menjurus kepada perkhidmatan mesin ATM. Pelanggan C adalah untuk pengurusan bahagian khidmat nasihat pelaburan, manakala pelanggan D adalah perkhidmatan lain. Jadi ini adalah contoh struktur organisasi berdasarkan pelanggan. Ya, ianya akan dipecahkan mengikut perkhidmatan. Terangkan struktur berdasarkan matriks. Struktur organisasi berdasarkan matriks pula adalah dikenali sebagai sistem berbilang arahan. Ya, berbilang arahan di sini kita lihat bagaimana yang dikatakan berbilang arahan, iaitu kombinasi dua jenis struktur organisasi, iaitu struktur organisasi mengikut fungsi dan struktur organisasi mengikut produk. Okey, ini adalah contoh ya. Biasanya untuk matriks ni dia adalah kombinasi antara dua struktur organisasi. Baiklah, contoh di sini berdasarkan fungsi dan juga berdasarkan produk. Kita lihat di bawah pengurus besar adanya pengarah untuk bahagian fungsi projek, bahagian fungsi operasi, untuk bahagian kewangan, pengarah bahagian reka bentuk, bahagian pemasaran dan sumber manusia. Kita lihat di sini, eksekutif projek A, dia boleh menerima arahan di bawah pengarah operasi, pengarah kewangan, reka bentuk dan juga pemasaran. Dan ia juga bertanggungjawab untuk menyampaikan apa sahaja yang dikehendaki oleh pengarah-pengarah yang berkaitan ya, mengikut fungsi yang dikehendaki. Begitu juga seterusnya ya. Kalau yang sebelum ni dia secara vertikal, tapi kali ini dia vertikal dan horizontal, dia berkait. Itu yang dikatakan struktur organisasi berdasarkan matriks. Baiklah, sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu Waridah. Terima kasih.